Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Seperti yang kita janjikan, waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai. Kita bawakan topik tentang taraf Mastautin, penentu layanan cukai. Jadi kita bersama-sama dengan tamu kita Encik Muhammad Nasrul Izzati Zahari, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Encik Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natasha dan juga Arifah. terima Kalau kasih. kita topik dia ni, taraf Mastautin, penentu layanan cukai. Kalau tak baca taraf Mastautin tu, kita baca penentu layanan cukai. Jadi akan jadi macam kenapa layanan berbeza-beza. Tapi bukan, dia sebenarnya lah berkaitan dengan taraf Mastautin itu sendirilah. Jadi kita tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan taraf Mastautin. Silakan. Baik. Terima kasih Bernama Radio. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bernama Radio atas kesudian menerima kehadiran saya di studio pada hari ini bagi mewakili pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bagi mengupas tajuk kita pada hari ini. Jadi sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut tentang penentuan layanan cukai berdasarkan taraf Mastautin, pertama sekali kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan taraf Mastautin. Jadi taraf Mastautin itu merupakan salah satu kriteria utama untuk menentukan pengenaan cukai pendapatan di Malaysia bagi seseorang individu. Jadi ia merupakan penentuan sama ada seseorang itu pembayar cukai tersebut akan dikenakan cukai sebagai seorang pemastautin ataupun tidak, tertakluk kepada Akta Cukai Pendapatan ataupun saya akan sebut selepas ni ACP 1967 berdasarkan Seksyen 7 ataupun Subseksyen 7 1 Big B ataupun 1 B besar ACP. Okey, baik. Itu dia tentang taraf Mastautin. Tapi kita nak tahu juga sejauh mana kepentingan penentuan taraf Mastautin ni dalam pengenaan cukai ni, Cik Nasrul. Baik, jadi sebenarnya sangat penting ya untuk kita tentukan taraf Mastautin seseorang individu atau pembayar cukai itu. Sebab apa? Sebab skop pengenaan cukai seseorang adalah bergantung kepada taraf Mastautin dia. Jadi sebelum kita tentukan taraf Mastautin seseorang individu itu, kita perlu tahu dulu pembayar cukai di Malaysia itu dikenakan cukai atas semua pendapatan yang diperoleh di Malaysia dan pendapatan yang diterima dari luar negara. Tapi mulai tahun taksiran 2004, pendapatan yang diterima di Malaysia dari luar negara adalah dikecualikan daripada cukai. Yang ini bermaksud foreign income. Ini bermakna pembayar cukai sama ada yang bermastautin atau yang tidak bermastautin di Malaysia dikenakan cukai atas pendapatan yang diperoleh dari Malaysia sahaja, which is exercise only in Malaysia. Jadi pendapatan dari luar Malaysia yang saya sebutkan tadi, walaupun dia dibawa masuk, tidak akan dikenakan cukai sebab ia adalah foreign income. Tetapi, ada tetapi di sini. Sekiranya individu bekerja di luar negara dan pekerjaan yang dijalankan berkaitan dengan penggajian yang dijalankan di Malaysia, maka pendapatan penggajian yang diterima akan dikenakan cukai di Malaysia. Jadi saya bagi kat sini penjelasan secara dasarnya sahaja. Sebab kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita akan go through dulu pendapatan atau penggajian yang diterima di Malaysia itu, dia adalah berdasarkan employment pass dia ke ataupun PVP, visitor pass dia. Lepas tu kita kena tengok dia punya kontrak tu sama ada kontrak for service ataupun kontrak of service. Lepas tu kita akan tentukan dia adalah cukai pegangan ataupun cukai pendapatan. Jadi cukai pegangan tu adalah satu topik yang berbeza pula. Jadi kita akan bagi satu istilah ataupun penjelasan secara dasarnya sahaja untuk penggajian di Malaysia. Jadi setelah kita kenal pasti sumber mana ataupun punca pendapatan yang diperoleh, kita baru kita tentukan taraf Mastautin dia untuk tentukan kadar cukai yang dikenakan kepada individu tersebut. Okey, macam tu ya, tahap kepentingan. Taraf Mastautin. Ya. Okey, faham? Right, dan juga terdapat perbezaan layanan cukai ke atas individu bermastautin dengan tidak bermastautin. Ada beza? Yes. Sebab tu kita nak klasifikasikan dulu. Kalau kita tak tahu, kita kena klasifikasikan dulu sama ada pembayar cukai itu adalah bermastautin ataupun tidak. Sebab perbezaan dia sangat nyata dari segi layanan cukai yang dikenakan kepada individu bermastautin dan tidak bermastautin. Yang mana kita boleh tengok dari segi dia punya kadar cukai, pelepasan cukai dan juga rebate cukai. Jadi untuk kadar cukai bagi individu bermastautin daripada sifar, daripada tidak dikenakan cukai kepada 30%. Manakala bagi individu tidak bermastautin, kita bagi flat rate sahaja pada kadar rata 30% daripada penggajian yang diterima. Jadi kalau gaji dia terima 1,000, kita bagi 30% kerana dia bukan bermastautin, bermaksud RM300 dikenakan cukai ke atas individu tersebut. Baik, itu dia. Ini tentang layanan ni, bukan tentang pegawai nak layan macam mana. Betul. Ini adalah tentang berapa yang nak dikenakan. Betul. Tadi seperti Encik Nasrul kongsikan itu. Jadi penting jugalah untuk tahu taraf mereka tu bermastautin ataupun tidak, supaya rate itu berbeza-beza juga. Jauh beza juga Encik Nasrul. Betul.
Okey. Jadi kalau yang bermastautin tu 0 sampai 30%, dia punya nilai tu ditentukan macam mana? Maksudnya yang ni 20% ke, yang ni 10% ke? Nilai itu ditentukan berdasarkan jadual penggajian ataupun jadual pendapatan yang layak dikenakan cukai. Jadi kalau untuk bermastautin, kita akan refer kepada jadual tersebut. Kita ada banjaran pendapatan yang dikenakan cukai. Okey, baik. Nak tahu kan kalau mastautin tak masuk ni lah, maksudnya secara bahasa mudahnya lah orang luar duduk dalam Malaysia. Apa saya cakap ni? Jarang saya keluar buat lembaga hasil ni. Selalu orang cakap saya intern. Maksudnya mastautin ni dia adalah rakyat negara luar yang masuk ke Malaysia. Begitu? Bukan. Salah. Jadi nampak? Salah soalan awak. Salah. So sebenarnya adalah secara ringkas, bahasa yang mudah untuk kita faham. Bahasa yang mudah bermastautin itu adalah... Siapa yang bermastautin ini orang dia? Untuk kita kategorikan, bermastautin itu bukan pada kategori kewarganegaraan dia. Tetapi pada kadar ataupun keadaan fizikal, keberadaan fizikalnya berada di Malaysia. Jadi ada beberapa perkara lah ataupun keadaan di mana kita akan kategorikan pembayar cukai ataupun individu tersebut berada di Malaysia bagi tempoh-tempoh tertentu, dan kita akan mengenakan ataupun kita akan memberikan status layanan pembayar cukai bermastautin di Malaysia mengikut keadaan keberadaannya di Malaysia. Maksudnya berapa lama dia ada kat Malaysia? Betul. Itu yang masih mudah. Berapa lama kita ada kat Malaysia, bukan dia warga negara apa, tapi berapa lama dia duduk kat Malaysia dan dia bekerja di Malaysia. Betul. Kalau dia pelajar, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Pelajar tidak membayar cukai lah sebab dia pun tak ada pendapatan lagi. Tapi dia adalah warga negara luar lah, orang luar lah. Betul. Tetapi datang di Malaysia bekerja. Betul. Di kalau Malaysia pun kita sekiranya dia warga negara Malaysia, tetapi let's say dia keluar ke negara luar ataupun dia tidak berada di Malaysia bagi certain tempoh-tempoh tertentu, bermaksud dia pun tidak bermastautin pada tahun asas tersebut. Mastautin maksud kita duduk dekat dalam negara tu. Betul. Berapa bulan? Berapa tempoh? Nanti kita akan go through. Ada 4 keadaan. Betul, kita ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Jangan lompat. Ikut soalan. Ikut soalan kawan-kawan. Okey, baik. Jadi soalan seterusnya, macam mana nak tentukan pula taraf mastautin bagi seseorang individu tu? Ini untuk soalan yang tadi lah. Okey, kita kena boleh tengok. Boleh je jawab tadi. Kita nak tengok ni keadaan fizikal dia. Yang pertama kita tengok keadaan fizikal dia, keberadaan dia di Malaysia. Jadi 4 keadaan itu. Yang pertama, individu itu berada di Malaysia lebih 182 hari bagi satu tempoh asas. Yang ini mengikut perenggan 71A. Jadi saya bagi contoh kat sini. Ini paling basic, paling simple. Ini kebiasaan yang digunakan untuk warga negara asing yang datang ke Malaysia pada tahun pertama. Jadi contohnya Encik Abraham berada di Malaysia mulai 1 Mac 2022 sehingga 30 September 2022, iaitu bersamaan dengan 214 hari. Maka beliau merupakan pemastautin di Malaysia berdasarkan keberadaan secara fizikalnya di Malaysia. Dia lebih 182 hari pada tahun asas, secara automatik dia adalah pemastautin di Malaysia. Itu baik. keadaan yang pertama. Jadi kalau kurang daripada 182 hari tu, kita akan refer kepada keadaan-keadaan yang lain. Dia bukan satu keadaan saja. Pula. Okey, baik. Boleh nota macam dah jawab soalan matematik ni. Okey, jadi keadaan yang seterusnya bagaimana? Keadaan yang kedua, kita mengikut perenggan 71B, jika seseorang individu berada di Malaysia dalam tahun asas bagi satu tempoh yang kurang daripada 182 hari dan kemudian bersambung atau berterusan dalam tempoh berikutnya atau sebelumnya untuk tempoh lain selama 182 hari atau lebih, maka pembayar cukai boleh diandaikan sebagai bermastautin di Malaysia. Yang ini kita tengok dia punya total, dia punya tempoh. Let's say tahun lepas 2022 dia berada di Malaysia kurang daripada 182 hari. Tapi sehingga ke Disember dia bersambung pula dengan 2023 dia bersambung, dia lebih 182 hari. Jadi disebabkan bersambungan tu atau kesinambungan berterusan berada di Malaysia, kita boleh kira tahun lepas yang kurang daripada 182 hari itu adalah bermastautin di Malaysia. Campurkan sekali. Betul. Macam tu. Okey, tapi di sini ada satu lagi proviso. Provisonya sekiranya let's say tahun lepas di bulan Disember dia tak cukup 182 hari. Tapi di bulan Disember dia keluar daripada Malaysia. Let's say dia nak berjalan-jalan Christmas ataupun pulang ke negara dia. Jadi kita ada bagi proviso di sini di mana 3 keadaan individu itu ataupun pembayar cukai itu boleh keluar daripada Malaysia. Yang pertama, dia berkhidmat dalam Malaysia dan individu itu dikehendaki menghadiri persidangan, seminar atau kursus
di luar negara. Yang ini bermaksud dia keluar daripada Malaysia atas tanggungjawab ataupun atas tugas dia untuk keluar negara. Okey. Yang kedua disebabkan oleh keuzuran atau masalah kesihatan yang melibatkan dirinya atau seorang saudara mara terdekat. Yang kedua-dua, keadaan satu dan keadaan dua ini tidak ada tempoh masa. Tetapi yang ketiga, keadaan di mana lawatan sosial keluar negara yang tidak melebihi 14 hari, ini semua hendaklah diambil kira sebagai sebahagian daripada tempoh itu. Jadi kalau dia keluar daripada Malaysia sebagai lawatan sosial ataupun berjalan-jalan ataupun pulang ke kampung dia, dia kena make sure dia tidak keluar daripada Malaysia melebihi 14 hari untuk dia melayakkan diri dia sebagai pemastautin di Malaysia untuk tahun tersebut. Okey. Itu dia. Itu dua keadaan baru. Ada lagi dua. Ada lagi dua. Ada lagi dua. Yang ketiga. Okey. Kita Keadaan yang masih ketiga. lagi berpusing-pusing Pusing, nak saya faham kita ni. Tak faham tak? Tak faham. Saya dah macam matematik kan Ah. sekarang ni kan. Betul tulis ya. Faham tak faham? Faham sikit Yang lah. mana Okey. tak faham boleh tinggalkan soalan kerana kita ada live di Facebook. Ya. Okey, Cik Nasrul dia beliau happy nak jawab soalan anda lah khusus Betul. berkaitan dengan pemastautin ni. Okey, Betul. kita teruskan dalam keadaan yang ketiga. Keadaan yang tiga, kita refer kepada perenggan 71C di mana seseorang individu adalah pemastautin jika beliau berada di Malaysia untuk tempoh selama 90 hari atau lebih pada suatu tempoh atau tempoh-tempoh dalam tahun asas. Tetapi individu itu mestilah yang pertama bermastautin di Malaysia mengikut takrif yang ditetapkan oleh Seksyen 7 di bawah Akta ini. Yang ini bermastautin di Malaysia ni kita refer kepada 4 perenggan yang saya mentionkan ni. Yang kedua, berada di Malaysia bagi tempoh atau tempoh-tempoh yang tidak kurang daripada 90 hari dalam tempoh 3 daripada 4 tahun taksiran sebelum tahun taksiran berkenaan. Jadi yang ini kita tak ada ni lah, refer kepada ketiadaan sementara, tidak terpakai dalam perenggan ini. Saya bagi contoh. Ini dah apa nama dia, dah berkerut-kerut dah ni. Berkerut-kerut. Saya bagi contoh kat sini. Pusat 6. Kita refer kat sini. Dia Encik bila- John berada di Encik John, Malaysia okey. dalam tempoh 90 hari pada tahun 2022. Okey. Jadi kalau mengikut perenggan 1 dan perenggan 2, perenggan 71A dan 71B, dia tak layak. Tapi kita refer kepada perenggan 71C memandangkan 3 daripada 4 tahun sebelumnya beliau telah menjadi pemastautin di bawah Seksyen 7 atau beliau berada 90 hari di Malaysia, maka Encik John tadi layak sebagai pemastautin untuk tahun taksiran 2022. Jadi yang ini walaupun 90 hari kita tengok 3 tahun ke belakang. 3 daripada 4 tahun ke belakang, sekiranya individu ini bermastautin, kita akan kira dia sebagai bermastautin untuk tahun asas tersebut. Okey, saya cuba. Betul. Saya cuba. Sila, Okey. sila. Maksudnya contohlah kita nak buat untuk tahun taksiran 2022. Tapi pada tahun 2022 dia hanya berada di Malaysia 90 hari je. Tak cukup 182 hari tadi tu. So, tapi kita tengok pula tahun 2021, tahun 2020 dengan tahun 2019 dia ada kat Malaysia lebih daripada 182 hari. Campur lagi 2018. 2018 lebih daripada 180 hari, maka kita kira dia sebagai pemastautin. Lebih daripada 182 hari ataupun memenuhi salah satu kriteria sebagai Okey. pemastautin di Malaysia berdasarkan 4 keadaan yang saya mentionkan ni. Jadi dia dikira pemastautin. Maksudnya Betul. walaupun tahun lepas saya 90 hari je kat Malaysia, tapi sebelum tu cukup untuk kira anda pemastautin, maka anda dikira sebagai pemastautin. Betul. Okey, satu Okey. lagi kiraan hari. berpeluh. Berpeluh-peluh hari ni kan. Masa 3-4 tahun ke belakang. Betul, kita akan refer 3 ke 4 tahun ke maksudnya belakang. saya hampir faham lah. Saya rasa lembaga saya ni dia rasa menang. Betul. Sebab selalu dia akan share, masuk jangan tanya tau Refa, jangan tanya banyak lah. Hari ni kita gagal, okey. Okey, satu lagi yang saya nak bagi sukalah saya nak maklumkan. Kiraan hari. Okey, sekiranya saya sampai di Malaysia ataupun sampai landed di KLIA pada 11 malam. Okey. 1 April 2023. Okey. Walaupun sejam saja saya berada di Malaysia, kita kira keberadaan saya di Malaysia itu adalah 1 hari. Oh, walaupun baru sejam. Walaupun 11 nak ke 12 Betul. dah kira 1 dah. Betul. Oh, Baik. faham. Okey, kan. Maksudnya dia kira landed tu, dia kira chop pasport ke dia Betul. kira landed kapal terbang? Kita chop pasport lah. Sebab Chop kita chop pasport ada tarikh tu kan. Kalau macam tu lambat sikit lah jalan. Yelah, ikut. Tak mereka yang bermastautin Okey, ni suka walaupun ni, suka. bukan kita sebab kita come on. warga negara. Jadi adakah dokumen-dokumen macam tadi tarik-tarik macam-macam tarik nak kena ingat ni. Jadi Betul. bagaimana pihak LHDN untuk pastikan si pembayar cukai tadi yang bermastautin nak kena bagi saya pergi sini tarikh ni ataupun dia kena bawa buku diary dia. 3-4 Selalunya tahun kita kata simpan resit. Ya, ini lain. Kita tak ingat pun Ini kata lain sikit. simpan chop, simpan pasport, simpan semua. tarikh kena ingat semua. Dia Betul. macam Yang mana? ini kita akan refer kepada dia punya entry and exit lah. Kita punya form kita akan request pembayar cukai ataupun pihak majikan untuk mengeluarkan satu borang kemasukan dan keluar Malaysia. Itu kita boleh refer lah rekod dia daripada pasport dia. Jadi itu pentingnya immigration chop
stamp dekat pasport tu, tarikh tu kita akan refer. Tarikh itu dia keluar, tarikh ini dia masuk. Jadi itu yang kita akan tentukan hari-harinya keberadaan secara fizikalnya di Malaysia. Okey, jadi ada satu lagi keadaan. Satu lagi keadaan. Keadaan yang terakhir. Okay, come on, let's do Boleh this. dengar? Okey. Dalam keadaan yang terakhir ataupun keadaan yang keempat, kita refer kepada perenggan 71D. Individu dianggap bermastautin bagi suatu tahun asas sekiranya beliau bermastautin untuk tahun asas yang berikutnya dan juga 3 tahun asas sebelumnya. Yang ini pun related. 1 tahun ke hadapan dan 3 tahun ke belakang. Yang tadi 71C 3 daripada 4 tahun ke belakang. Yang ini 1 hadapan 3 belakang. Okey, yang ini kita pun ada perenggan ni tidak mengenakan apa-apa syarat lah individu itu mesti berada di Malaysia. Okey, saya bagi contoh kat sini. Ada contoh 2019. Pembayar cukai itu berada di Malaysia selama 92 hari. Jadi dia bermastautin mengikut perenggan mana? Wow. Oh, dia salah matematik ke ni? Matematik. Takut ni pengajian am lah ni pengajian am. Macam mana tak dia? apa. Dia mana dia tadi soalan ni? Untuk tahun 2019, individu itu berada di Malaysia selama 92 hari. Jadi kalau mengikut tarikh mastautin, kita boleh bagi dia tarikh mastautin berdasarkan perenggan 71C yang kita refer 90 hari di Malaysia dan refer 3 daripada 4 tahun ke belakang. Betul. Keadaan ketiga tadi tu. Keadaan ketiga. 2020 kita tengok bilangan hari ini di Malaysia 365 hari full, dia tak keluar daripada Malaysia. Jadi secara automatik lah ataupun keadaan pertama kita bagi dia melebihi 182 hari. 2021 pun sama, 275 hari. Lepas tu 2022 dia ada kat Malaysia 7 hari je. Tiba-tiba dia macam dia keluar negara, mungkin keadaan ataupun faktor ataupun mungkin saja nak berjalan ke ataupun nak healing dekat negara dia semula ke apa kan. Jadi untuk tahun 2023 dia tenang rebut jiwa. Okey, terus. 2023 dia kembali ke Malaysia dan berada di Malaysia selama 198 hari. Jadi 2023 pun dia refer kepada keadaan yang pertama, lebih 182 hari. Jadi untuk yang ini kita tengok 1 tahun ke hadapan dia bermastautin untuk 2022 selama 7 hari itu. 1 tahun ke hadapan dia adalah bermastautin. 3 tahun ke belakang dia pun adalah bermastautin. Jadi secara automatik kita boleh bagi individu ini tarikh bermastautin untuk tahun 2022 walaupun dia hanya 7 hari di Malaysia. Yang ini kita refer kepada perenggan 71D. Okey, 71D. Yang tadi 71C. Ada 4 keadaan. Ingat 4 keadaan. Okey. Yang penting kalau kita rakyat Malaysia dan memang kita ada kat Malaysia, kita bekerja di Malaysia, so kita keadaan yang pertama lah, yang biasa lah. Yang itu kita refer kepada yang pertama lah, yang paling basic. Tak tahulah ada ke tak ada soalan ni kan. Cuma nak tanya, kalau yang tahap-tahap yang contohnya mereka bekerja di luar negara sebagainya, mereka pun ada pelepasan cukai macam yang biasa ataupun tak ada? Sebab bekerja di luar negara, anda kaya atau bekerja kat Malaysia, anda memang mewah, tak ada pelepasan cukai. Bekerja di luar negara tu bermaksud dari luar negara tu dia bekerja di luar negara lah, tapi gaji dia still kan dekat sini, tu masih kena bayar cukai kan? Bermaksud dia punya income tu daripada luar negara tapi dia keberadaannya di Malaysia. Ya, benar. Okey, kita akan refer kepada yang saya maksudkan tadilah, kita akan refer kepada dia punya exercise ni di mana. Jadi sekiranya individu itu exercise-nya di Malaysia, kita akan kenakan cukainya di Malaysia. Kalau kita tengok secara common sense-nya, dia berada di Malaysia tetapi dia tidak membayar cukainya. Bermaksud dia terima segala jenis fasiliti atau kemudahan yang kita berikan di Malaysia. Kenapa dia tidak bayar cukai? Jadi kita punya keadaannya samalah seperti rakyat Malaysia yang lain. Yang penting hang ada kat Malaysia lah. Betul. Now you understand. Itu secara basic. Saya cakap basic ini yang secara basic kefahaman. Kalau kita nak tengok lagi deep, kita kena tengok kontrak dia. Satu-satu lah. Tapi kita tengok yang biasa. Maksudnya sekiranya anda ada kat Malaysia, anda menggunakan fasiliti yang ada di Malaysia, bayar cukai. Jadi maksudnya bayarlah cukai. Betul. Dan mereka pelepasannya sama seperti yang kita. Betul. Pelepasan ni sama. Kita tengok kategori dia, mastautin ataupun tidak. Okey, menarik lah. Baik, berdasarkan penerangan Cik Nasrul tadi, sangat penting sebenarnya untuk kita tentukan taraf mastautin seorang individu. Tapi ada apa-apa kelonggaran ke yang diberikan dalam menentukan keberadaan seseorang di Malaysia? Okey, yang ini sama seperti saya punya makluman tadilah, saya dah mention tadi berkenaan dengan proviso perenggan 71B, di mana kita ada bagi sedikit kelonggaran ataupun kelonggaran lah, tak ada sedikit. Kita bagi kelonggaran berdasarkan 3 perkara disebabkan oleh ketiadaan sementara individu tersebut. Iaitu yang pertama tadi bersangkut ataupun berkaitan dengan perkhidmatan individu itu di Malaysia, seperti menghadiri persidangan atau seminar atau belajar di luar negara. Yang kedua, ketiadaan disebabkan kesihatan individu atau ahli keluarga yang terdekat. Jadi siapa ahli keluarga terdekat ni? Kita boleh refer ahli keluarga terdekat ini kepada ibu bapa kandung, pasangan dan anak. Jadi ada juga orang bertanya, kalau saya balik ke negara asal saya untuk bersalin, saya tertakluk tak di bawah keadaan ini? Jawapannya tidaklah. Sebab dia boleh bersalin di Malaysia, dia memilih untuk kembali ke negara asal dia. Jadi itu tidak tertakluklah di atas sebab keuzuran ataupun kesihatan individu tersebut. Dan yang ketiga,
ketiadaan berhubung lawatan sosial yang tidak melebihi 14 hari kesemuanya. Lawatan sosial ini pun merangkumi seperti saya maklumkan tadi segala bentuk percutian di luar Malaysia, termasuk percutian ke negara asal seperti pulang ke kampung. Okey, saya baca komen soalan sebenarnya dari sahabat kita di TikTok, namanya Bob Khairil. Dia kata, Assalamualaikum Cik Nasrul, betul ke kalau saya ni kerja chef dekat kapal laut, saya ni belayar setiap negara, kena bayar cukai ke tidak? Sebab duduk atas kapal? Duduk atas kapal. Belayar dia macam nak bawa cruise ke apa, kena bayar cukai ke tak? Bob Khairil nama dia. Okey, yang ini kita kena tengok dengan lebih mendalam. Dia punya kapal itu kapal siapa? Kalau kapal itu adalah kapal milik Malaysia seperti Malaysia Airlines ataupun Asia Malaysia, jadi cukainya adalah tertakluk kepada cukai Malaysia. Kalau kapal laut? Kapal laut lah, kita nak tengoklah kapal laut itu. Genting Dream ke siapa punya betul, tu, betul. Okay. Tapi apa-apa pun kita akan refer sebab ini lebih detail. Ini lebih teknikal. Kita akan refer dia punya kontrak lah. Kontrak itu antara siapa dan siapa. Kapal siapa? Kapal Sheila. Kapal siapa, betul. Kalau tu kita nak tengok dia punya kontrak tu kontrak for service ataupun kontrak of service. Kita akan refer semua benda tu. Tapi pihak majikan mereka dah menyediakan lah bagi pihak majikan. Sepatutnya pihak majikan akan lebih aware lah ataupun lebih maklum berkenaan dengan ini. Untuk bekerja-bekerja. Betul. Jadi sepatutnya kalau dikenakan cukai di Malaysia dan layak dikenakan cukai, bermaksud pihak majikan pun sepatutnya aware dia kena buat potongan cukai bulanan ke atas pekerja tersebut. Okey. Ataupun Cik Bob boleh telefon sahaja hasil K-Line ada taliannya, ataupun buat turun aplikasi MyTax 2.0. Boleh dapat juga maklumat dekat sana. Tasha ada soalan nombor 7. Ya, soalan nombor 7 kita tanya kepada Cik Nasrul ni kan, bagaimana ya untuk membuktikan pembayar cukai ni memiliki taraf sebagai pemastautin, Cik Nasrul? Adakah pihak hasil mengeluarkan surat khas ataupun macam mana? Ada apa-apa dokumen ke? Nombor apa? Okey, kan? betul. Tak apa, saya boleh jawab soalan itu. Okey, untuk soalan yang berkenaan dengan surat khas ataupun dokumen berkaitan dengan taraf mastautin, sebenarnya Malaysia ada rangkaian perjanjian pengelakan percukaian 2 kali, PPPDK ataupun dalam bahasa Inggeris ni lebih mudah, Double Taxation Agreement, DTA. Okey, jadi sijil taraf mastautin STM ataupun Certificate of Residence COR akan dikeluarkan untuk mengesahkan bahawa pembayar cukai adalah bermastautin di Malaysia dan membolehkan pembayar cukai menuntut manfaat di bawah PPPDK ataupun DTA serta mengelakkan percukaian 2 kali ke atas pendapatan yang sama. Jadi oleh itu, sijil taraf mastautin akan dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan senarai lengkap boleh dirujuklah menerusi portal rasmi kami. Jadi permohonan sijil taraf mastautin ataupun COR, Certificate of Resident, perlu dibuat melalui sistem e-resident di mytax.hasil.gov.my bermula 1 Februari 2023. Jadi sebarang pertanyaan lanjut berkenaan dengan STM ni boleh berhubung dengan Hasil menerusi email cor@hasil.gov.my. Okey, Bob Khairil kata terima kasih bacakan soalan saya. Saya pun nak bayar cukai juga. Nanti telefon Lembaga Hasil. Bagus. Dia nak jadi juga hero dan wiranegara. Okey, kita tak ada banyak masa. Pesanan terakhir Cik Nasrul kepada pendengar kita. Silakan. Okey, pesanan terakhir kita sempena dengan musim e-filing ni yang masih lagi berlangsung, saya nak ingatkanlah untuk mengajak semua pembayar cukai yang masih belum menghantar borang nyata untuk tahun taksiran 2022 untuk isi e-filing sekarang juga sebelum kita terlupa. Ni nak raya ni tiba-tiba kita terlupa pula kan. Duit dah habis guna pula. Okey. Yang kedua, sikit je. Kita cover. Okey. Okey. Yang kedua, jangan buat di saat akhir lah sebagai peringatan tarikh akhir e-filing untuk borang BE bagi yang berpendapatan penggajian adalah 30 April 2023, manakala 30 Jun bagi mereka yang berpendapatan perniagaan. Okey, bila isi e-filing sudah pasti anda akan tuntut pelepasan cukai. Jadi yang inilah tadi tu, suruh simpan semua dokumen tu, kita simpan. Simpan selama tempoh 7 tahun. Dan juga saya nak ingatkan juga satu di sini, berkenaan dengan scammer, kita kena berhati-hatilah dengan scammer. Dapatkan pengesahan dengan hasil sebelum melakukan transaksi apabila menerima panggilan meminta atau membuat bayaran cukai. Bukan saja panggilan, sekarang ni dalam bentuk apa pun, termasuklah email. Jangan klik pautan email yang diterima, dan juga sekiranya email tu meminta untuk sahkan akaun bank, dengan klik pada pautan yang diterima yang kononnya untuk transfer fund. Tersasul pula bagi-bagi ni kan. Transfer fund cukai kepada mangsa. Jadi bukan itu cara pihak Lembaga Hasil untuk membuat bayaran refund kepada pembayar cukai. Jadi akhir sekali, dapatkan segala information daripada portal rasmi kami www.hasil.gov.my. Okey. Itu saja. Baik, tapi kalau yang Lembaga Hasil cakap happy birthday tu betul lah, tu memang betul. tu tak payah reply pula. Itu cakap terima kasih tau. Dalam hati pun tak apa. Tak apa, tu tak payah reply. Dia cakap apa-apa. No reply dia kata. Okey. Jadi yang mana lagi belum buat apa?
laporkan cukai. Laporkan Sila cukai, laporkan cukai. Kenapa? Kadang-kadang orang takut. Saya selalu dengar orang kata dia takut nak lapor nanti orang tahu gaji. Sebenarnya anda salah. Bila anda lapor cukai, mungkin anda akan dapat semula bayaran balik. Tahu? Itu yang dinanti-nanti oleh rakyat Malaysia. Betul. Kita suka happy bulan-bulan dapat ni raya. pula bulan-bulan nak raya dapat refund, boleh beli baju raya. Betul lah tu. Mungkin betul lebih juga. daripada baju raya lah boleh beli kan. Boleh beli gelap. Tiba. Alright. Tuan, dia kata kenapa skema ni dia ada data-data yang sama macam dalam lembaga hasil? Has tanya. Okey, yang ini kita tak boleh nak kata itu adalah data daripada lembaga hasil lah. Bermaksud sebab sekarang ni kita ni di zaman moden yang mana kita selalu subscribe apa-apa online, ataupun kalau kita subscribe itu dan ini, berkemungkinan besar data-data kita adalah dikongsikan kepada individu-individu tidak bertanggungjawab lain. Dan kebanyakan ni ataupun ada antaranya kita kena klik satu button untuk tidak membenarkan kita punya maklumat dikongsi kepada pihak ketiga. Jadi itu sangat pentinglah kalau kita subscribe apa-apa secara online, kita kena pastikan kita tidak membenarkan pihak ketiga menerima maklumat kita. Okey, itu dia. Saya kira penerangannya cukup lengkap. Terima kasih banyak-banyak kita cakap kepada tamu kita. Ya, terima kasih Encik Muhammad Nasrul Izzati Zahari, Pegawai Perhubungan Awam dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kerana bersama dengan kami dalam program Klinik Cukai waktu ini. Terima kasih. Sama-sama. Tak jeran kan? Akan datang lagi kan? Tak ada. Okey, cantik. Untuk anda terus dengarkan kami. Ini adalah Bernama Radio untuk anda. Facebook, Twitter dan Instagram